Mangsa kedua yang diselamatkan dalam insiden runtuhan bangunan resort di Pulau Perhentian Besut meninggal dunia. Bahul Jamil, 42 tahun, meninggal dunia awal pagi tadi ketika menerima rawatan di Hospital Universiti Sains Kubang Krian, Kelantan. Ketua Polis Daerah Besut, Superintendent Abdul Razak Muhammad berkata mangsa meninggal dunia disebabkan kecederaan otot yang sangat teruk akibat tersepit di bawah runtuhan. Bahul diselamatkan pasukan penyelamat pada petang Khamis lalu sebelum dihantar ke Hospital Besut. Seorang lelaki warga Myanmar maut selepas diserang seekor harimau ketika sedang menoreh getah di ladang merantau Gua Musang semalam. Akibat serangan itu, mangsa mengalami luka di bahagian belakang leher. Ketua Polis Daerah Gua Musang, Superintendent Sik Chun Fu berkata, mangsa dibawa isteri dan 3 rakannya ke Hospital Gua Musang bagi mendapatkan rawatan lanjut. Namun mangsa disahkan meninggal dunia oleh pihak hospital selepas menerima rawatan kecemasan. Siasatan lanjut masih dibuat dan kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Perkhidmatan juga akan meneruskan pemasangan kamera dan perangkap dalam usaha mengesan serta menangkap harimau berkenaan. Jadi untuk lebih perkembangan dari Kelantan langsung bersama Muhammad Amirul Hafiz Rosli. Silakan. Hari Deepawali disambut meriah oleh lebih 100 keluarga komuniti India di Gua Musang selepas 2 tahun perayaan itu diraikan sederhana susulan pandemik COVID-19. Kuil Sri Subramaniaswani menjadi tumpuan penganut Hindu seawal pukul 9 pagi bagi melakukan aktiviti keagamaan. Jamuan makan turut diadakan bagi meraikan pengunjung yang hadir ke rumah ibadat itu. Sambutan ini memang meriah lah. Ramai orang datang. Lagipun orang luar-luar pun dia datanglah kat sini. Memang ramai hari inilah. Tak pernah jadi macam inilah. Kalau 100 adalah sebab saya bawa pinggan tu dalam satu supi. Dah habis lah. Sekejap lagi kita akan tutup. Tadi kita mari pukul 8 pagi lah. Kita sediakan semualah siap-siap. Lepas tu dalam pukul 9 lebih kita bawa sembahyang lah. Akan tutup pukul 12 lah. 12 macam tu lah. Kita sambut dekat kau ini ramai-ramai yang keluarga-keluarga, saudara mara, kawan-kawan dengan kaum-kaum India kat Gua Musang ni. Kita akan buat open day di public function pada 15 hari bulan ni. Selepas pandemik COVID ni kita dapat bergaul lah dengan saudara mara, kawan-kawan yang lain-lain semua. Pada tahun ini berbeza sekali disebabkan saya menyambut perayaan Deepawali bersama ahli keluarga isteri saya buat pertama kalinya. Dan sangat teruja dan sangat gembira dan harap tahun ini menjadi titik permulaan untuk sesuatu yang lebih baru dan lebih bahagia dalam hidup kami. Kita bangun pagi, kita mandi dengan minyak. Kita mandi dengan minyak ayah saya lah. Ayah saya buat bangun semua, mandi bunga pula, mandi minyak semua apa. Baru kita orang pergi mandi balik, pakai pakaian baru, ambil restu daripada parents, baru kita datang ke temple. Tahun ni memang meriah sangat, ramai sangat pada tahun ni. Sebelum ni kan kita COVID, tak dapat datang ke temple. 3 tahun kat rumah je lah. Tak jumpa dengan husband, tak boleh jumpa adik semua. So this year memang happy sangat boleh dapat jumpa dengan husband, adik, dengan family, parents semua boleh dapat. Angkatan Pertahanan Awam APM Pasir Mas melakukan persiapan awal dengan menggerakkan bot penyelamat sebagai persediaan menghadapi musim tengkujuh. Jentera tersebut telah digerakkan ke beberapa lokasi panas di sekitar Pasir Mas dan Ratau Panjang awal November lalu. Pegawai APN Pasir Mas, Kapten Pertahanan Awam Muhammad Arif Muhammad Zain berkata pihaknya juga memastikan pegawai serta anggota berada pada tahap terbaik dari segi mental dan fizikal. Yang mana kita bagi ke setiap zone lah. Kita tok yang mana contoh payah nak menyelamat, kita tak awal bot. Contoh bot di Balai Polis Bakong, bot di Lubuk Setu, bot di Lemah, bot di mana di Bongo, kita tak awal. Kita agihkan bot ni di setiap kawasan yang hotspot yang mana anggota kita mudah. Maknanya anggota tak perlu mari pejabat, dia hanya ambil bot dekat tempat kita letak tu untuk menyelamatkan orang di kawasan sekitar lah. Kalau gitu.
Pelbagai bentuk latihan diberikan kepada anggota baharu seperti pengendalian bot dan perubatan bagi memastikan mereka dapat melaksanakan tugas dengan baik. Setakat ini, seramai 150 anggota berada dalam keadaan siap siaga. Kerjasama dengan agensi lain turut diperkukuhkan bagi memastikan perancangan berjalan lancar. Universiti Malaysia Kelantan UMK dengan kerjasama Kementerian Luar Negeri Republik Korea (ROK) dan Asia Pacific Women Information Network Centre (APWINC) bakal menubuhkan pusat keusahawanan dan kepimpinan wanita yang berpengkalan di Kota Baru, Kelantan. Pusat itu bakal dijadikan sebagai pusat sehenti dengan menyediakan pusat bimbingan usahawan wanita sebagai usaha untuk mewujudkan ekosistem keusahawanan yang holistik dan kondusif. Bagi tujuan itu, UMK dilantik bagi menyelaras projek yang dibiayai oleh dana kerjasama ASEAN ROK, ASEAN Korean Cooperation Fund selama 5 tahun bermula awal Januari 2022 hingga Disember 2026. Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa Profesor Datuk Dr. Nid Mahiran Nid Mohamad berkata, objektif utama penubuhan pusat itu bukan sahaja terhad kepada sesi latihan dan bimbingan, namun bertujuan memupuk persekitaran yang mampu membentuk PKS wanita berkembang maju dalam ekonomi digital. APWINC yang berpengkalan di Korea telah memulakan projek kerjasama ASEAN ROK dengan memfokuskan kerjasama usaha meningkatkan lebih ramai penyertaan ekonomi digital untuk usahawan kecil dan sederhana dalam kalangan wanita di negara-negara ASEAN. UMK bertanggungjawab menerajui projek di negara ini dan pusat latihan DESB Sdn Bhd bertindak sebagai institusi pelaksana. Pasukan Malaysia terdiri daripada 14 jurulatih daripada UMK, Universiti Teknologi Mara UiTM dan usahawan yang berpengalaman bagi melatih 242 PKS wanita pada tahun hadapan. Baiklah, laporan itu tadi mengakhiri perkembangan dari Kelantan. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Kembali ke Angkasa Puri Kota Media.